Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian bab at-tayammunu bil madar, bab positif dengan hujan yang turun. Masya Allah, kita duduk musim hujan yang sangat lebat. Beberapa negeri dah banjir, Terengganu, main dulu Kuala Lumpur jadi banjir kilat yang merosakkan banyak buah kereta. Dia tak naik lama ayam, tapi rosak tu lama. Nak pergi mana dengan jam, dengan sesak, kemudian banjir pula, terperangkap. Ya Rabb, hujan adalah rahmat semata-mata. Namun pengurusan manusia dan perbuatan jahat manusia menyebabkan ada ketika hujan itu turun adalah sebagai azab ke atas mereka. Itu Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, biarlah diturun di sekitar kami, bukan menimpa ke atas kami. Maknanya bukan diturun sebagai azab, sebagai bala. Dan bila kita melihat awan yang sedang mendung, hendaklah perasaan kita gembira. Jangan sekali-kali berasa gelisah, gundah, kecewa atau rasa sakit. Alamak, nak hujan pula, tak payah. Kerana hujan bukan nak turun untuk kita saja, dia nak turun dekat makhluk-makhluk lain semua. Pokok-pokok hak kita tak boleh siram, yang di atas bukit, di hutan apa semua tu, keliling rumah kita pun tak ada siram. Maka hujan ini turun untuk semua. Lalu manusia pandai pula dia, pada ketika terlalu panas dia mengharapkan hujan. Bila hujan kerap pula, dia duk rasa, bila nak berhenti hujan ni? Subhanallah, seorang peniaga dan dia juga seorang alim atau hari, dia siap kenderaan dia dengan barang-barang semua nak pergi meniaga. Siap naik belakang kuda dia nak pergi, dia tengok awan gelap di tempat yang dia nak tuju tu. Terdetik dalam hati dia, Allah, hujan. Dia nak pergi meniaga. Tiba-tiba dia tersedar bahawa apa yang dia rungut itu adalah salah. Dia kata, demi Allah, kenapa aku bimbang akan sedikit kerugian aku dan untungnya orang ramai. Orang ramai untung dengan hujan yang turun, ada ayam, binatang pun boleh minum, tumbuh-tumbuhan pun segar. Tapi dia boleh rugi sikit kerana perniagaan dia. Kenapa aku merungut? Lantas barang-barang yang dia nak berniaga tu semua dia sedekah ke orang untuk tebus kesalahan merungut dalam hati dia sikit timbul. Masya Allah. Dan numpang dirahmati Allah. Haddathana Bishr bin al-Hakam qala haddathana Muhammad bin Rabi'ah an As-Sa'ib bin Umar an Ibn Abi Mulaikah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu idza kana amtarat as-samaa'u yaqul ya jariyah أخرجي سرجي أخرجي ثيابي ويقول ونزلنا من السماء ماء مباركا. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila langit menurunkan hujan, dia akan berkata kepada pembantu rumahnya, keluarkan pelana kuda, maknanya dipasang belakang kuda, keluarkan pakaianku. Dan sambil dia membaca satu ayat daripada surah Qaf, kata Allah, dan kami turunkan daripada langit itu air yang sangat diberkati. Dia akan naik kuda, pakai baju dia, naik kuda di bawah hujan. Untuk tubuh badan dia, pakaian dia kena air yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb. Baik. Dan itulah sumber air manusia yang paling kuat. Dia sungai ke, tasik ke, apa ke, kalau tak turun hujan, yang ni semua boleh kering, boleh surut. Dan kita tiap-tiap tahun menghadapi fenomena panas yang melampau, kemarau yang panjang, sehingga menyebabkan para hayat tadahan empangan-empangan kita menjadi bawah daripada parah yang sepatutnya. Masya Allah. Sebab apa?
sebab tak ada hujan. Maka hujanlah yang mendatangkan air kepada kita, yang ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lepas tu sampai hari ni kita duk fikir lagi, adakah main hujan ni bagi demam ataupun tak apa. Nak kata tak apa sangat pernah main hujan demam. Nak kata boleh jadi demam, kemarin main hujan tak demam lah, alhamdulillah. Wallahualam. Nak main-main demam maka buat. Bab ta'liqus saut fil bait. Bab menggantung rotan di rumah. Ini termasuk dalam bab tarbiyah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tajuk ni kata Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha yang dia ta'liq atau disyarah sikit hadis-hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari. Dia kata daripada tajuk itu bukan memberi faham bahawa ketua rumah boleh menggunakan rotan sewenang-wenangnya. Kena faham, dia kata tajuk tu pun bab menggantung rotan di rumah. Maka dia kata ta'liquhu yufidu adam isti'mali. Menggantung itu memberi faham bahawa tidak menggunakannya. Kalau guna, Nabi kata peganglah rotan, bukan gantung. Cuma sebagai at-ta'dib, untuk mengawal, mengatur dan menghalang atau menakutkan anak-anak terutamanya daripada melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Biarlah mereka terlihat alat yang diguna untuk menghukum, tapi bukanlah sewenang-wenang menghukum. Iaitu apabila sebahagian negara mengharamkan memukul anak, bahkan undang-undang boleh diambil ke atas ayah yang pukul anak ada sendiri. Ada kes ayah orang Malaysia kerja di sebuah negara, dibayar anak dia pergi report kerana tak solat. Dia bagi tahu kami ada dalil kalau tak solat boleh rotan apa semua, tak usah baca dalil, kami tak bagi. Tu kena ada. Subhanallah. Baik, apa yang mereka dapat sebenarnya daripada itu? Kerosakan akhlak sebenarnya. Mereka hanya nak memberi kebebasan. Kira manusia ni bagi pandangan orang-orang sekular, tak boleh kata apa, tak boleh sekat apa. Itu tengok Presiden Perancis, dia kata kami tak suka keganasan, tetapi kami menyokong sekular. Sekular ni apa? Kebebasan bersuara. Sampai kata ke orang tak apa. Tu bebasnya bersuara, sampai kata ke orang tak apa. Lukis benda-benda yang tak elok, memburukkan agama orang lain pun tak apa. Tuan-tuan dirahmati Allah, tak pernah orang Islam memburukkan Nabi Isa. Tak pernah, dengan perkataan atau dengan tulisan. Kerana memang kita beriman kepada Nabi-Nabi itu. Kita tak bezakan pun. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kata Allah, kami tak bezakan sikit pun antara rasul-rasul. Maka kita juga tak membezakan, kecuali Nabi kita adalah penghulu segala para anbiya. Dia berfahaman begitu. Nak kata apa kata, nak maki apa maki, sila. Hingga anak pun jika dia bersuara keras terhadap ibu bapa, tak boleh ambil tindakan. Ini amat malah, amat teruk. Islam bukan buka sewenang-wenangnya rotan. Setiap hari maki sarapan rotan dulu dah. Ini seorang bapa yang zalim, guru yang zalim kalau sentiasa menggunakan rotan. Tapi ada ketika perlu kepada sedikit unsur tegas dan keras. Yalah, manusia lama-lama kali dia zalim. Macam itulah kita semua ada pengalaman begitu dengan ayah kita dulu, dan hari ini kita jadi ayah. Bagaimana perkara itu berulang. Hal yang sama kehidupan manusia.
ada ketika perlu disekat, dihalang dan dihentikan dengan suatu tindakan yang agak keras. Maka menggantung rotan di rumah ini adalah di antara adab dalam mendidik yang cukup halus. Kalau marah mereka langgar juga, bertengok tu, bertengok tak kat dinding tu, tunjuk jadi ya. Kau tak heran juga, tariklah sekali. Begitulah, semua dia buat lah. So, dia kata apa. Nah, حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا النضر بن علقمة أبو المغيرة عن داود ابن علي عن أبيه. Ali ni dia anak kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia cerita bahawa ayahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menggantung rotan di rumah. Maknanya ayah dia pun Sayyidina Abdullah bin Abbas ada rotan di rumah. Sayyidina Abdullah bin Abbas orang sahabat yang sangat lemah lembut. Sangat lemah lembut. Kalau para khulafa ar-rasyidun daripada apa-apa masalah dengan pihak lain, dia pakai tak dia untuk jadi tukang bicara, tukang nak pergi negotiate, nak pergi bincang balik. Akhirnya reda. Di antaranya Sayyidina Ali meminta pertolongan Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi ke kampung yang didiami oleh golongan Al-Khawarij. Mereka yang mula-mula jadi pengikut Sayyidina Ali, kemudian benci, marah sungguh, isytihar perang dengan Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali menerima hilah yang dilakukan oleh kumpulan atau pihak tentera Sayyidina Muawiyah. Itu kisah fitnah yang berlaku zaman itu. Puluhan ribu keluar daripada mentaati Sayyidina Ali. Lalu diutus Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk berbincang, timbang balik, tegur balik, perbetul balik. Akhirnya hampir 90% di kalangan golongan Al-Khawarij itu bertaubat dan kembali semula mentaati khalifah ketika itu. Kecuali 10% yang diperangi oleh Sayyidina Ali kerana mereka isytihar untuk berperang dengan pemerintah yang dilantik dengan rasminya. Maknanya dalam kelembutan dia itu pun dia masih menggantung rotan kerana itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dilafazkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "'alliqus sawta haitsu yaraha ahlul bait." Gantunglah rotan sekira-kira boleh melihatnya oleh penghuni rumah kamu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tegaskan sekali lagi, bukanlah hadis ini hadis yang memberi faham guna. Tidak pernah kita membaca dan melihat hadis-hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merotan. Tak pernah. Tapi di antara cara kita nak hentikan orang, diamkan orang, utamanya ahli rumah kita daripada melampau, dengan menunjukkan apa yang boleh menyakiti mereka. Tunjuk. Kemudian boleh gempang. Lagu tu je. Adapun guna rotan dan karbohidrat apa semua tu wajib dielak. Nabi juga melarang memukul muka, melukakan. Bahkan Nabi SAW satu hari di atas mimbar, Nabi kata, sesungguhnya siapa yang pernah aku rotan dia, man kuntu jaladtuhu fi dhahri fahadha dhahri fal yajladhu. Nabi pun turun. Nabi kata, siapa yang aku pernah rotan atau tibai di belakangnya, ini belakang aku, main tibai balik. Di akhir hayat Nabi, Nabi tak mau bimbang kalau balik ke akhirat sana ada orang tuntut, dulu engkau pukul di belakangku. Masya Allah. Dulu kata sahabat, demi Allah, tidak ada siapa pun yang pernah dipukul oleh baginda Nabi SAW sehingga mereka tampil untuk mengqisas atau membalas semula pukulan Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah,
tentulah cara mendidik itu berbeza. Dia kembali kepada agama. Kerana mendidik ni sebahagian daripada tuntutan agama. Dia bukan sewenang-wenang ikut suka kita. Nak didik lagu mana, kita pun reka cara kita nak didik. Anak aku macam ni. Dia ada etika agama yang Nabi tunjuk kat kita, Allah mencerita kepada kita. Sebab itu para ulama mengarang kitab-kitab pendidikan dalam Islam. Di antaranya kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Syekh Al-Marhum Dr. Abdullah Nasir Hamduan. Kitab dia sangat hebat, masyhur, diterjemahkan ke dalam banyak bahasa asing dan memberi faham kepada kita bahawa tarbiyah adalah satu tugas yang Allah perintahkan ke atas kita mak ayah, ke atas pemerintah, ke atas guru, ke atas semua untuk mendidik. Dia bukan pilihan atau dia bukan satu tuntutan yang diberi kebebasan. Apa nampak puan nak buat. Maka akhirnya ada orang tak ambil berat tentang pakaian, tapi dia kata anak aku baik. Dia tak tutup aurat tak apa, tapi dia baik. Ni dia timbul lagu tu. Dia tak kacau orang, dia tak apa. Ya bagus. Dia tak kata apa orang, tak ambil barang orang, tak apa. Tapi yang Allah suruh kena buat. Tak boleh dia hanya nak bagi tingkah laku elok, tetapi hubungan dengan Allah tidak baik. Hingga ada yang tidak salat tapi akhlak dia elok. Macam mana nak himpun antara dua tu? Tak salat tapi akhlak dia baik. Hanya semata diam, duduk sengak, tak kacau orang, tapi dia tidak salat. Ini masalah. Kependidikan adalah satu perintah dan arahan daripada Allah. Sebab itu kita bersusah payah untuk membangunkan sistem pendidikan Islam supaya anak-anak membesar dengan agama. Dalam kita duk bagi pun macam-macam, ya, macam-macam perlanggaran, perkara yang maknanya menakutkan kita yang sedang menyerang anak kita pada hari ini. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.